Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak tengok 5 stadium yang paling berbahaya dalam dunia bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni kita nak tengok 5 stadium yang paling berbahaya dalam dunia bola sepak. By the way, sorry lah suara macam ni, kurang sihat sikit mat. Sagi apa kata aku buat suara maco pula. Stadium ni tempat untuk tonton bola sepak, dan disebabkan dalam satu-satu masa ramai yang datang, so stadium ni kenalah ada ciri-ciri keselamatan yang perlu dicapai piawai untuk dibenarkan untuk mengajukan satu pertandingan. Tapi ada juga setengah stadium yang masih lagi sangat-sangat bahaya walaupun telah pun menepati ciri-ciri keselamatan. So jom kita tengok stadium apa tu. Nombor 5 kita ada Estadio Azteca, iaitu dekat Mexico. Estadio Azteca ni terletak dekat tengah-tengah bandar negara Mexico, dan stadium ni merupakan stadium utama untuk pasukan negara Mexico. Stadium ni boleh dikatakan bahaya bukanlah disebabkan keadaan stadium ni, tapi disebabkan keadaan persekitaran dekat stadium tu. Sebab apa? Sebab macam kita semua tahu, negara Mexico adalah antara negara yang paling bahaya untuk dikunjungi dekat dunia. So bila ada perlawanan bola sepak antara pasukan Mexico dan juga antara pasukan negara-negara lain, penyokong-penyokong daripada negara lain berkemungkinan besar terdedah dengan jenayah-jenayah. Lagipun tahap keselamatan dekat stadium ni tak dikawal dengan cukup baik. Ramai je penjual-penjual secara haram berlangsung dekat area stadium tu. Dan lagi-lagi pengurusan dalam stadium ni pun agak teruk juga. Sampai ada fans sendiri pernah mengatakan yang dia ni pernah tengok rusuhan yang lagi teratur daripada pengurusan stadium ni sendiri. Nak kata betapa teruknya pengurusan stadium ni. Bila pengurusan teruk, keselamatan penyokong mestilah agak merisaukan. So tu dalam nombor 5 iaitu Estadio Azteca, iaitu dekat negara Mexico. Kita tengok nombor 4 pula. Nombor 4 kita ada La Bombonera, iaitu stadium pasukan Boca Juniors, iaitu dekat Argentina. Kalau apa nak tahu, walaupun pasukan Boca Juniors ni bukanlah pasukan terbesar dekat dunia, tapi mereka ni memiliki antara penyokong yang paling fanatik dekat dunia. Stadium yang mendapat gelaran La Bombonera ni mendapat nama disebabkan bidaan dia yang unik. Area tempat duduk penonton disusun macam penonton ni duduk atas player. So akan menimbulkan kegerunan dekat pemain mana-mana pasukan yang datang sebagai pasukan pelawat. Waktu berlaku perlawanan, hebat yang cara-cara penyokong Boca Juniors ni sokong pasukan mereka, menyebabkan seluruh stadium bergegak tau. Tapi dia bukanlah bergegak macam gempa bumi, tapi dia bergegak lah. Pemain-pemain bola sepak pun mereka akan rasakan gegaran dekat atas padang. Pemain yang pernah bermain dekat River Plate, dia beritahu waktu tu lawan dengan pasukan Boca Juniors. Sebelum tu ramai dah bagi amaran dekat dia dan juga teammate-teammate dia yang mengatakan, awas dengan La Bombonera menggeletar. Waktu tu Crespo tak faham lah apa dia. Tapi bila dia alami sendiri baru dia faham. Dia bukan takut tentu, dia tak menggeletak pun, tapi kaki dia bergerak. Disebabkan kehebatan sokongan daripada penyokong Boca Juniors membuatkan seluruh stadium tu boleh dikatakan bergeletak. Tapi Crespo juga beritahu yang dia takut stadium tu berkemungkinan akan runtuh. Tapi setakatlah okey lagi lah. Dan stadium ni boleh dikatakan bahaya jugalah kalau hang sebagai penyokong pelawat. Hamai hang tengok situasi macam tu, hang nak sokong tim hang, mestilah akan menemukan kegerunan dalam hati hang. Dan silap-silap boleh jadi gaduh juga dekat situ. So kita tengok nombor 3 pula. Nombor 3 kita ada stadium Yekaterinburg, iaitu dekat negara Rusia. Stadium yang merupakan stadium pasukan FC Ural ini mula-mulanya just berkapasiti sebanyak 35,000 penonton sahaja. Tapi selepas negara Rusia ni, mereka ni mendapat mandat untuk mengajukan Piala Dunia pada tahun 2018. Stadium Yekaterinburg ni pun menjadi salah satu stadium yang dipilih untuk menjadi host dalam perlawanan Piala Dunia nanti. Waktu ni stadium ni terpilih untuk menjadi host untuk 4 game group stage, iaitu perlawanan Mesir lawan dengan Uruguay, France lawan Peru, Jepun lawan dengan Senegal dan juga Mexico lawan dengan Sweden. Tapi sayang walaupun mereka ni terpilih untuk menjadi salah satu host perlawanan, stadium ni tak capai piawai yang patut ditetapkan untuk menjadi host Piala Dunia. Sebab kalau hampa nak tahu minimum standard kalau nak jadi stadium untuk Piala Dunia, stadium tu perlulah berkapasiti sekurang-kurangnya 40,000 penonton. So apa mereka buat? Mereka nak bagi cukup juga. Mereka tebuk dua belah dinding stadium tu, mereka letakkan palang scaffolding untuk tempat-tempatkan penonton. Jadi memang bahaya sebab terlalu tinggi. Hang boleh tengok sendiri, tinggi mat. Tingginya tempat duduk penonton tu sampai mereka ni terpaksa letakkan satu lagi skrin besar yang khas tau untuk penyokong-penyokong yang duduk belah tu. Sebab berkemungkinan besar mereka ni tak nampak pun perlawanan dekat padang tu sebab terlalu jauh. Berketinggian setinggi 45 meter. Nak naik dekat tempat duduk tu memerlukan penyokong untuk memanjat 300 yang nak tangga tau. Memang gila lah mat. Kalau memang member kita yang gayat, memang tak disyurkan lah naik dekat situ. Better lah banyak lebih sikit duduk dekat tempat lagi selamat. Tu kalau seorang jatuh tu jenuh nak berguling lah tu. So kita tengok nombor 2 pula, iaitu Estadio Hernando Siles. Stadium ni adalah satu stadium yang bahaya untuk pasukan pelawat, tapi bukan untuk pasukan home sebab mereka ni dah biasa. Stadium ni dikatakan bahaya atas disebabkan kedudukan ketinggian dia yang luar biasa.
iaitu hampir 4,000 meter daripada paras laut, iaitu kalau lagi tepat 3,637 meter. Terletak di Miraflores, Borough La Paz. Dengan ketinggian yang macam ni akan bagi pressure lah dekat pemain-pemain bola sepak yang main dekat situ. Lagi-lagian tak biasa lah. Pernah game antara pasukan Argentina lawan dengan pasukan Bolivia. Pemain Argentina betul-betul struggle dalam game tu, bukan disebabkan pasukan Bolivia ni hebat, tapi disebabkan keadaan suasana yang betul-betul tak sesuai untuk mereka main bola. Messi sampai muntah-muntah, Di Maria sampai terpaksa ambil topeng oksigen. Sebab waktu tu memang betul-betul penat. Bila ketinggian macam ni, boleh menyebabkan altitude sickness tau, sebab terlalu tinggi sangat. Bila tinggi sangat, tahap oksigen pun semakin rendah. Orang tu boleh jadi sakit kepala, boleh jadi muntah, dan mereka ni berkemungkinan boleh pengsan juga. Lagi-lagi mereka ni main bola berintensiti tinggi. Bukan macam main bola dekat kampung. Ni main bola berintensiti tinggi tau, perlawanan international. Lagilah teruk. Tapi pasukan kebangsaan Bolivia yang dah biasa dengan suasana macam tu, so mereka ni tak ada masalah dan advantage memang jadi milik mereka. Pada 27 Mei 2007, atas desakan dan juga protes pasukan-pasukan pelawat yang pernah main dekat situ, FIFA telah ambil keputusan untuk ban terus stadium tu daripada menganjurkan mana-mana perlawanan kelayakan Piala Dunia. Dan time tu FIFA telah menetapkan kalau stadium tu nak menganjurkan perlawanan kelayakan Piala Dunia, ketinggian maksimum stadium yang tu boleh capai adalah 2,500 meter je. Lebih daripada tu, mereka tak boleh anjurkan pertandingan disebabkan keselamatan pemain. Tapi ada pula pihak yang menentang. Sebab apa? Sebab negara dekat South America ni banyak tinggi-tinggi. So mereka ni susah lah nak capai piawai macam tu. Presiden Bolivia, Evo Morales, dan juga legenda pasukan Argentina sendiri iaitu Diego Armando Maradona telah menentang tindakan tersebut. Dan selepas sebulan mereka kempen betul-betul, pada 27 Jun 2007, FIFA telah tarik balik peraturan yang mereka telah tetapkan tu. Mereka telah ubah suai kepada 3,000 meter. Walaupun 3,000 meter, stadium ni masih lagi belum capai piawai sebab ketinggian dia adalah 3,600 meter. Apa yang FIFA buat? FIFA kata ketinggian maksimal adalah 3,000 meter, tapi stadium Hernando Siles ni dikecualikan. Macam tu pun boleh. Nombor 1 adalah stadium di Indonesia. Tak dapat dinafikan, ni bukan disebabkan kebencian lah. Stadium dekat Indonesia adalah antara stadium yang mengerikan untuk pasukan pelawat mengunjung. Tak kira lah stadium mana pun, tapi boleh kata kemungkinan boleh bahaya juga. Ni bukan nak kata dekat semua, tapi hampir majoriti juga. Boleh kata semua stadium bahaya dekat Indonesia bukan sebab stadium tu, tapi disebabkan fan-fan dia yang terlalu fanatik dengan tim sendiri dan tak fikir pasal orang lain. Insiden pergaduhan ni boleh kata perkara biasa, dan sesi tuju batu ni boleh dikatakan rutin jugalah. Kerap kita dengar. Dekat negara Malaysia ni pun ada, tapi tak ada lah kerap macam kita dengar dekat Indonesia. Dan selalu kita dengar pasukan bola sepak Malaysia yang berkunjung dekat Indonesia selalu terpaksa menghadapi situasi-situasi yang menegangkan. Antaranya penyokong pasukan Indonesia cuba merosakkan bas pasukan Malaysia. Kemuncak bahayanya stadium dekat Indonesia ni adalah Kanjuruhan Malang disaster. Berlaku disebabkan kekecewaan penyokong tak boleh terima dengan kekalahan, so mereka ni pun memberontak, menyebabkan kematian sekurang-kurangnya 125 orang. Jumlah kematian kedua tertinggi dalam sejarah disaster bola sepak. Itulah sebabnya aku letak stadium Indonesia ni dekat nombor 1. Ada tak viewer-viewer daripada Indonesia dekat sini? Cuba komen dekat bawah. Ni bukan disebabkan kebencian lah, dan aku harap future nanti setiap penyokong-penyokong bola sepak bukan saja dekat Indonesia, bukan saja dekat Malaysia, tapi dekat semua tempat dapat menunjukkan moral yang baik. Sebab yang main dekat stadium tu bukan orang lelaki saja, ada budak-budak, ada orang tua, ada perempuan juga yang main stadium. So kalau kita jaga moral yang baik, berkemungkinan besar stadium ni boleh jadi tempat yang selamat untuk semua tonton bola sepak dengan tenang. So itulah video kali ni, 5 stadium yang paling berbahaya dalam bola sepak. InsyaAllah EPL review kita akan review esok. Tapi kalau tak review tu minta maaf lah, sebab suara pun dah hampir dah hilang dah ni. Tapi kita try the best lah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.